Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa inhamal malaikatil mukarramin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berusaha Datuk Pengerusi Jawatankuasa Al-Fadhil, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal Siap, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Muslimin, Muslimat yang saya hormati sekalian, InsyaAllah kita ada satu kitab baru lah, kan? Kitab baru yang kita akan sambung bacaan selepas daripada Qalbun Salim, iaitu satu kitab yang disebut sebagai Al-Jawahirus Sufiyah, huraian daripada kitab Qatlul Ghaisiyah fi ilmi Sufiyah ala syari'ati Muhammadiyah. Jadi pendek kata, kitab ni kitab, ya, nama kitab pun sedap lah, Mutiara Sufi, ya. Jadi kitab ni dialih bahasakan oleh Almarhum Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wamsak, salah seorang Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah. Tapi kitab ni asalnya ditulis oleh Tuan Husin Kedah, kan, iaitu Almarhum Al-Alim Allama Almarhum Husin Nasir bin Hatib Al-Mas'udi Al-Banjari, yang masyhur dengan Tuan Husin Kedah, kan. Jadi maknanya kita baca kitab ni membincangkan dengan ilmu tasawuf, kan, ilmu tasawuf. Kita ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqh, ada ilmu tasawuf. Tiga-tiga ilmu ni sangat-sangatlah kita dituntut untuk mempelajari. Makna saban hari kita belajar ilmu ni, kerana ilmu tauhid, ilmu fiqh dan tasawuf ni dia adalah ilmu yang sentiasa kita gunakannya dalam kehidupan kita. Ilmu tauhid nak menentukan kita sentiasa adalah orang Islam, lagi beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul dan seumpamanya. Ilmu fiqh pula nak menjaminkan pengesahan ibadat kita, khususnya dalam ibadat sembahyang kita, dalam ibadat zakat kita, dalam ibadat muamalah, jual beli, sewa, menyewa, pinjam, meminjam dan segala-galanya. Dan begitu juga kita belajar juga bab munakahat, umpama bab nikah kahwin, macam mana nak mengesahkan sesuatu pernikahan itu. Kemudian begitu juga bab jinayat, kan, hukum-hukum bersangkut paut dengan kehidupan manusia. Betul juga ilmu tasawuf, ilmu yang nak membersihkan akan amal kita daripada ditolak. Bukan sahaja amalan fiqh kita boleh batal, tapi amalan fiqh kita juga boleh ditolak, kan, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan setakat amalan-amalan sembahyang, puasa, zakat, haji seumpamanya, tetapi semua amalan kita ni tidak mendapat perhatian di sisi Allah Ta'ala kalau kita tidak membersihkan ibadat itu kerana Allah semata-mata. Mungkin kita memakai pakaian yang kita pakai itu bukan kerana Allah, tetapi kerana kita nak showkan pakaian kita kepada orang. Mungkin kerja kita, gotong royong kita ini, kan, bukan kerana Allah, tapi kita nak tunjukkan kepada orang betapa kita ni rajin. Kita nakkan supaya orang isytiharkan, declare kita ni rajin. Kita tak minta kepada Allah Ta'ala pahala, tapi kita minta kepada orang yang kita ni dapat pujian, kan? Itu kita dapat pujian daripada orang, tapi di sisi Allah tidak ada.
maka kita naklah bahawasanya segala amal kita ini bersih. Kita jangan jadi orang yang rugi dalam kehidupan. Kan, mungkin manusia tak tahu apa yang kita buat, tapi Allah Maha mengetahui apa yang kita buat. Jadi cerdiklah kita ni. Jadilah orang yang cerdik dalam beribadat kita ni. Kita buat bukan kerana dia, kerana Allah. Kadang-kadang betul kita kata kerana Allah, saya kerana Allah, saya kerana Allah. Tapi riak-riak tu kan, kita nampak bukan kerana Allah. Kan, umpamanya dia baik kepada seseorang, dia tidak baik kepada seseorang, maka dia baik kepada seorang itu, dia menyatakan dia berbuat baik kerana Allah. Tapi disebab dia kepada orang lain pula dia tidak berbuat baik. Kan? Itu maksudnya disuruh buat baik kepada semua orang. Gitu maksudnya. Dalam ilmu tasawuf ni, dia kita akan bincang bab itulah insya-Allah. Kemudian sebelum tu marilah kita sama-sama kebiasaannya kita ucap terima kasih kepada pengarang kitab ni, sama ada almarhum Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad wa Abu Besar, dan juga almarhum al-allamah Tuan Haji Husin Kedah kan, Tanjung Nasir ni, dan kita hadiahkanlah Fatihah kepada mereka. Mudah-mudahan kita baca ni mendapat keberkatannya. Di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in. Wa khususan Tuan Haji Husin Kedah wa almarhum Syekh Haji Karabi Haji Ahmad wa Besar. Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hadiahlah Fatihah kepada pengarang-pengarang ni insya-Allah. Tuan buka, saya baca Jawi, tuan-tuan baca Rumi. Pendahuluan, bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan mabadi, iaitu dasar ilmu tasawuf. Baik, kita nak belajar ilmu tasawuf. Kan, ada orang kata ilmu tasawuf ni kita tak payah belajar lah kan, bagi orang-orang tertentu belajar ilmu tasawuf. Itu ucapan yang salah, cakap tu salah kan. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, semua orang kena belajar. Tiap-tiap yang dinamakan mukallaf, maknanya tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia, siapa sahaja nama dia manusia, bangsa apa sekalipun, duduk di mana sekalipun, kedudukan apa sekalipun, mesti belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Mesti belajar. Setakat sekurang-kurangnya fardu ain. Kalau fardu kifayah itu belajar juga. Sebab kita bimbang kalau kita tak belajar fardu kifayah, nanti ada perkara-perkara yang datang kepada kita, kita tidak boleh menolak ke perkara yang salah itu. Daripada ilmu tauhid ke fiqh ke tasawuf ke, kita tak belajar, jadi kita tak boleh nak menolak dia punya pahaman-pahaman yang salah. Dan akhir-akhir zaman ni, ni akhir zaman juga ni, dan ada akan datang ni berbagai ilmu yang salah kan masuk menjeluduk dalam mana-mana dunia sekalipun. Jadi kalau kita tak awasi, tak jaga betul-betul ilmu agama ni, maka tempat hati kita, kalau tak ada agama, maka dalam hati kita ajaran salah itu akan mengambil tempat. Jadi kita kena jaga betul-betul. Sayugianya, tiap-tiap orang yang hendak mempelajari mana-mana ilmu, mana-mana ilmu lah, sama ada mutahid, fiqh, tasawuf ke ilmu apa sekalipun, hendaklah lebih dahulu mengetahui mabadi atau dasarnya. Maka tiap-tiap ilmu itu ada 10 mabadi atau dasarnya tu. Jadi bila kita nak belajar satu-satu ilmu, kita kena tahu
usul asal ilmu tu, apakah tujuan ilmu tu, apakah ilmu tu. Kita tak bolehlah kata oh ini apa tu salah. Kita kata, kalau kita kata Maxwell itu tingginya lebih 8,000 kaki, contoh kita kata. Ilmu apa yang belajar tu? Ilmu matematik. Salah. Dia duduk dalam ilmu alam, ilmu geografi kan. Tu je. Jadi maknanya kita kena tahu ilmu ni dia apa, dia punya mabadi dia, apa dasar dia, apakah intipati dalam tu, apa dia. Dia ada 10. Yang pertama sekali, ta'arif, pengenalan ilmu tasawuf tu. Apa maksud ilmu tasawuf? Apa makna ilmu tasawuf? Apa maksudnya? Tasawuf pada lughah diambil daripada kalimah as-safa, iaitu artinya bersih dan jernih atau hening sesuatu najis hissi yang zahir dan maknawi. Itu pada lughah, pada bahasa. Bila kata tasawuf ni maknanya bersih, maknanya hening, suci daripada najis. Itu nama dia tasawuf. Itu pada lughah, pada cakap kita saja kan. Tapi yang kita nak bincang ni apa? Iaitu pada istilah syarak, iaitu pada hukum agama. Agama kata apa? Tasawuf tu agama kata apa? Agama Islam kita kata apa? Ilmu tasawuf ni agama Islam kata apa? Ialah ilmu untuk membersihkan diri. Inilah ilmu untuk membersihkan diri kita. Ilmu ni lah yang nak bagi kita jadi elok, jadi baik kan. Tak mau ke jadi baik? Maulah, tapi tak mau jadi baik lagi ustaz ni. Ustaz pun tak apa baik lagi kan. Kadang-kadang ilmu tu ada dah pada kita tapi tak guna. Bukan kita tak tahu sabar umpamanya, bukan kita tak belajar bab sabar, tapi silap sikit penampak bini, pelengkik bini, maki hamun bini dan anak-anak, main masjid selalu, dengar ustaz habaq bab sabar ni pahalanya tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab kan. Rajin, dengar pun dah dengar dah berkali-kali, tapi tak boleh praktik lagi kan. Selagi kita tak boleh nak mengamalkan lagi apa yang kita belajar, selagi itulah kita belajar tuan-tuan. Kerana mungkin ada halangan-halangan yang boleh ilmu tu hanya sampai di pengetahuan, tapi tak boleh lagi sampai kepada amalan. Pengetahuan je, amalan tak sampai lagi. Ini yang masalah bagi kita semua tuan-tuan. Kata guru saya, saya petik kata guru saya, bila belajar ilmu tasawuf ni, macam saya duk ajak tuan-tuan ilmu tasawuf ni, saya kena saya kena ingat apa yang disebut oleh guru dalam kitab ni adalah untuk saya. Guru ni kata untuk saya, dan saya pula menjadi guru pada tuan-tuan. Saya baca pada tuan-tuan, tuan-tuan pula kata-kata ustaz kata kat saya ni, ustaz sedang mengajar saya, ustaz sedang memulihkan saya, ustaz sedang nak mencorakkan saya. Kena kata macam tu. Kalau tak kata macam tu, macamlah kita pergi ambil ubat, jumpa doktor, doktor kata kamu ni kecil mana, doktor kata nah ubat, kita pun ambil ubat, tapi kita tak makan untuk diri kita, kita pergi bagi orang lain makan. Kan? Nak lega ke kecil manis kita ni? Tak lega juga lah. Kan? Pergi jumpa doktor, duk lapan juga. Doktor kata pasal apa lapan ni, tak makan ubat ke? Doktor ni tahu tuan-tuan. Doktor ni tahu ni kita makan ubat ke tak makan ubat, bukan dia malaikat, tapi kajian dia tu. Dia kata makcik ni cucuk ke tak ni? Cucuk ke kadang-kadang. Kadang-kadang ke tak cucuk ni? Kan dia tahu. Kan? Dia tahu doktor ni pelajaran dia macam tu. Jadi itulah tuan-tuan. Itu yang problem apa orang kata apa? Perkara yang besar bagi kita ni, belajarlah. Saya pun mengajak, saya pun belajar, saya pun mengajar, tapi kadang-kadang ilmu ni dia baru ada pengetahuan, belum lagi dapat kita nak
mempraktikkan dia tu. Itu yang masalah kita. Jadi kita belajar lagi, mengajak lagi, belajar lagi. InsyaAllah sampai satu ketika wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Satu ketika kita nak sangat kita jadi orang penyabar. Kan? Maka insya-Allah Allah Taala akan takdirkan kita. Kan? Orang yang penyabar. Bila orang tu penyabar, pahala besarlah. Ilmu untuk membersihkan diri membersihkan untuk diri kita tu bersih apa? Bersih baju kita ke? Tak, daripada perangai-perangai. Ataupun sifat-sifat yang dibangsakan kepada manusia. Nak bersihkan diri daripada perangai di bangsa manusia. Pasal apa jadi macam tu? Sebab manusia ni Allah Taala sebut dalam Quran, innal insan khuliqa halu'a. Allah Taala sebut dalam Quran, innal insan khuliqa halu'a. Jadi dalam surah apa? Al-Ma'arij. Kan? Dalam surah Al-Ma'arij ni Allah Taala sebut macam tu. Baik. Bila Allah Taala sebut innal insan khuliqa halu'a, kan? Manusia ni dia diciptakan dalam keadaan kan, orang kata apa, serba tak kena, serba-serbi tak kena, yang tu tak kena, yang ni tak kena. Itu sifat manusia. Jadi kita tengok dalam surah Al-Ma'arij ni ayat 19, kalau Quran dia 569. Kalau ada Quran tengok balik 569 kita ni. Okey. Mana dia? Dia. Daripada ayat 19. Kan? Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. Kan, resah gelisahnya. Dia serba tak kena, kata. Serba tak kena tu manusia. Ni kita ni Allah Taala jadikan kita ni manusia ni umumnya serba tak kena. Sebab tu Allah Taala angkat manusia ni, kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni Allah angkat jadi orang yang ahsani taqwim. Tapi keadaan manusia tu kadang-kadang jadi apa? Kan? Apabila ditimpa kesusahan dia sangat resah gelisah. Satu manusia. Apabila dia memperoleh kesenangan, wa iza masahul khairu manu'a. Bila Allah bagi kepada dia satu musibah, dia serba tak kena. Dia kata Tuhan apalah jadi macam ni, Tuhan dia apa semua tak kena. Tapi bila Tuhan bagi kat dia kesihatan dia baik umpamanya, kan, apa dia jadi? Dia menegah daripada berbuat ibadat kepada Allah. Kalau Tuhan bagi dia miskin, dia kata, ya Allah, pasal apa aku jadi miskin, ya Allah? Pasal apa meniaga aku tak naik daun, ya Allah? Sebab apa begitu begini, ya Allah? Bila Tuhan bagi dia kaya, dia pula jadi manu'a, menegahkan harta, jadi bakhil, jadi kedekut pula, kan? Kan? Orang yang boleh settle benda ni siapa dia? Allah Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a iza massahu syarru jazu'a wa iza massahu khairu manu'a illal musallin. Melainkan orang yang sembahyang. Tengok, orang yang sembahyang saja yang boleh settle masalah, dan orang yang sembahyang ini sahaja yang boleh jadi tinggi martabat dia. Martabat dia tinggi. Sebab apa tuan-tuan? Manusia ni, kita ni tuan-tuan, level kita ni sama lembu kebau. Sama. Macam mana sama lembu kebau ni? Allah Taala sebut dalam Quran, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una. Bahwasanya Allah akan penuhkan dalam neraka itu daripada kalangan manusia, jin dan manusia. Kan? Sebab mereka ni ada hati tak mau fikir, ada telinga tak mau dengar, ada mata tak mau tengok. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang.
Allah kata al-an'am, binatang, lembu, kerbau, kambing, itulah binatang, al-an'am. Balhum adallu, bahkan mereka lebih teruk daripada binatang. Allah, tuan-tuan, kita ni kan, kalau binatang ada juga manfaat korban kekah dia tu, makan daging-daging dia, kita siapa berani makan kita? Tak berani. Harap tu. Tapi bila manusia jadi lebih hebat daripada itu, jadi malaikat. Manusia lebih hebat daripada tu, dia akan malaikat. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, man shalla khamsa salawatin, barang siapa yang sembahyang sehari 5 waktu, nala ibadatul malaikah atau kama qala, maka mencapailah ibadatnya tu seperti mana ibadat malaikat. Ibadat malaikat. Kan? Kemudian manusia ni pula Allah bagi dua, nafsu, Allah bagi akal. Nafsu, akal. Malaikat Allah bagi akal. Nafsu tak bagi. Sebab tu malaikat tak makan tak minum, tidak ada perempuan, tidak ada jantina. Haiwan Allah bagi nafsu. Kalau kita gunakan akal, maka kita ikut malaikat. Kalau kita guna nafsu, kita ikut binatang. Pilih mana yang kita nak. Illal musallin, mereka semayang. Maknanya begitulah. Maknanya nak jadi hebat ni, naklah semayang. Semayang betul-betul lah. Bukan main-main macam semayang kan. Bukan boleh kata main semayang beratuk apa semua ni, Allah baca semayang. Tak. Dia kena ada syarat, dia kena ada rukun, dia kena tahu perkara membatalkan semayang. Semua tu kena belajar. Kena belajar semua. Baik. Nah, membersihkan daripada perangai-perangai atau sifat-sifat yang dibangsakan yang ada kepada manusia itu, nak dibersihkan perangai itu, perangai yang tak yang tak konsisten ni, saat jadi baik, saat jadi tak baik, saat jadi baik, saat jadi ni. Bila Allah bagi ujian sikit, berasa tak senang lah. Bila Allah jadikan dia orang baik, orang bagus apa semua ni, dia kedekut pula. Tu nak mengubahkan daripada perangai manusia itu agar meningkatkan kepada sifat-sifat yang terpuji kepada dibangsa kepada malaikat tu dah. Di malaikat. Maknanya kita gunakan akal, memikirkan apa saja yang kita nak buat. Dalam satu hadis Nabi sebut apa? Iza an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu, fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi, atau kama qala. Apabila kamu hendak melakukan sesuatu pekerjaan, hendaklah kamu tadabburkan, gunakan akal kita yang siuman, akal yang disebut sebagai mutiara ni. Dalam kitab Simarul Jannah kata akal kita ni adalah mutiara. Fikir betul-betul. Tak cukup dengan pemikiran kita, kita panggil join. Mari kita mesyuarat, gunakan akal hang sama, gunakan akal kamu sama. Mari kita 15 orang, 16 orang, 20 orang, 100 orang, gunakan pemikiran kita ni. Kita nak buat satu benda ini, mari kita bincang tengok. Apakah risiko dia, apakah buruk baiknya apa semua ni dalam kita. Gunakan akal kita. Fa in kana khairan, kalau benda tu baik, akal kata baik, famdi, carry on, jalan terus. Wa in kana syarran, kalau akal fikir punya baik saja tapi jahat lama, kan. Kalau baik saja jahat tu lama, atau elok saja tapi tak elok tu lama, umpamanya macam mana? Fantahi, nak kamu jauhi. Umpamanya kita kahwin lah kan, satu naib cerita kahwin lah. Umpamanya kita nak kahwin satu orang perempuan yang dia ni cantik, kan. Cantik ni siapa tak kenal. Perempuan tahu tak, nikah perempuan ni yang pertama sekali kami nampak cantik tu. Bukan budi bahasa lagi nampak cantik. Pasal orang perempuan memang cantik belaka, muda-muda cantik lah. Tua siapa? Tua ni kalau hias cantik juga. Kan, cantik juga. Kan tak cantik kan?
Oh, berkenan cantik. Tapi kalau setakat cantik saja, akhlak dia tak ada, agama dia tak ada, kita hanya nak kepada dia kerana cantik saja, hak lain kita tak peduli, maka kecantikan itu dia akan pudar. Kan? Dia akan pudar. Dia habis saja haid, kan dia pudar. Kadang-kadang tak dan habis haid lagi. Dengan akhlak yang tak ada tadi ni, tak ada akhlak, orang kata tak ada ni, perangai yang buruk, perangai yang huduh ini, perangai huduh, muka yang cantik pun dah tak nampak cantik. Kan? Kadang-kadang kan kita tengok artis perempuan, kan? Artis ni lawa lah, kan? Mana artis tak lawa? Lawa artis ni. Ada tak berlaku perceraian? Kan? Berlaku perceraian. Kita duk kata hang ni laki apa, bini ni punya lawa bila bercerai. Bukan pasal lawa lah tu, pasal akhlak tak ada. Dia tak nampak dah kecantikan tu. Contoh macam tu lah. Bila kita tengok je, kata-kata lawa tapi akhlak tak ada. Mungkin kita boleh terhibur dengan hanya seketika je. Lawa tapi bangkit pagi malas, sembahyang pun tak mau, bancuh kopi pun tak mau, kan, duk nak mengebat dia, kan. Jadi setakat mana boleh tahan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Lepas tu tak nampak dah kecantikan dia tu. Kita fikir macam ni, minta dia benda. Pantahi tu salah nikah dengan dia. Dosa nikah. Contohnya gitulah, kan. Jadi kita nak tingkatkan akhlak tasawuf ni, dia nak meningkatkan diri kita tu daripada manusia kepada peribadi malaikat. Malaikat peribadi dia apa? Itu dia. Kalau kita tengok malaikat pula tu, kita tengok pula dalam surah apa tu, surah apa ni? Surah An-Nahl, ayat 49. Mana dia ayat 49? Ayat tu bermula, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ni dia ayatnya. Start daripada ayat 49. Apa maksudnya tu? Tengok. Dan tengok malaikat ni, malaikat. Apa malaikat? Malaikat Allah Taala sebut dalam Quran ni. Dan bagi Allah jualah tunduk sujud apa yang ada di langit dan apa yang bumi. Maknanya sepatutnya, itulah yang sepatutnya, yang ada di langit dan bumi ini, kita kata dalam alam ini semuanya tunduk sujud kepada Allah. Daripada makhluk-makhluk yang bergerak serta malaikat. Sedang mereka malaikat itu tidak berlaku sombong, takabur. Malaikat tak sombong, tuan-tuan. Cuba tengok manusia ada tak sombong? Kan? Ada tak sombong dengan Allah? Berlambak. Action dengan Allah Ta'ala ni. Buat ibadat ni cincai-cincai je, tuan-tuan. Nantilah tuan-tuan, kita mati besok ni baru kita tahu. Kita dah mati, dah tak boleh bercakap, dah tak boleh bergerak, barulah kita rasa penyesalan. Allah sebut dalam Quran berkenaan dengan bagaimana orang-orang yang kafir, orang-orang musyrikin, mereka dimasuk dalam neraka bersama dengan orang mukmin, tapi mereka Islam yang mukmin ini tetapi dosa yang banyak. Akhirnya Allah keluarkan satu rombongan demi satu rombongan, satu rombongan demi satu rombongan, orang-orang yang ada akidah, ibadat mereka ni kurang, keluar. Orang kafir kata, alangkah eloknya kalau dulu aku beriman. Baru nak ada penyesalan, kan. Nanti kita ada penyesalan. Dia kata, aku ni bukan buat apa di rumah pun.
duk tengok TV pilihan raya siapa nak menang. Bukan hang jadi YB pun. Kalau menang pun, kan? Tak apalah, biarkan mereka pilih lah. Siapa yang mereka nak pilih? Saat lagi TV habaq juga kat kita ni. Siapa menang, siapa kalah, kan? Duduk di rumah lara kedai kopi lah apa semua ni. Contoh kan, bukan kita kata kita tu baik sangat dengan mereka tu, tidak, tapi rugilah, amat rugi. Ataupun kita dah mari dah masjid tuan-tuan, kadang-kadang masjid kita tak ambil kesempatan dalam masjid ni umpamanya, kan? Banyaklah kerugian nak cerita ni. Bila kita rugi ni, Allah Ta'ala sebut dalam Yasin. Apa Yasin? Ya hasratan 'alal 'ibad, kan? Baca ayat tu. Apa Tuhan kata? Ya hasratan 'alal 'ibad. Malanglah, rugilah hamba-hamba. Apa pasal rugi? Didatangnya Rasul, mereka memperolok-olokkan. Rasul dah datang, utusan Allah dah datang, kan? Kuliah dah ada, tapi tak mau. Kita nak mengaji agama di mana, tuan-tuan? Masjid, surau je lah. Ni pula pejabat agama buat sekatan juga. Adalah sebab-sebab tu, kan? Mula-mula kita rasa juga apa hal pejabat agama ni tak bagi ni. Tapi kita minta lah, kan? Pihak-pihak yang berautoriti, kalau buat apa ni agama ni betul-betul lah, kan? Kalau penahanan tak bagi orang yang tak ada tauliah di luar-luar tu, mungkin hukum tu nak kena seorang, tapi terpaksa kena keluar untuk semua orang. Terpaksa tuan-tuan pun kena tangguh juga majlis apa hari tu ni, kan? Forum apa semua ni, adik-beradik apa semua ni. Aku Ustaz, insya-Allah lah tu, kan? Adalah sebab tu. Jadi rugi ni tuan-tuan, rugi ni akan ada besok ni. Bila sampai kita mati, kita rasa rugi. Bila sampai dikubur, kita rasa rugi. Sampai akhirat kita rugi juga. Sebab apa? Sebab kita tak merebut peluang. Kerana mungkin tidak ada kesedaran yang sangat. Saya pun rasa rugi dulu, tuan-tuan. Umur 21 baru nak start belajar agama. Yalah, saya duduk kampung dulu memang kita ada agama, tapi agama tu agama gitu-gitu je lah. Tapi dah umur 21 baru dah betul-betul nak, orang panggil apa, secara pengajar secara formal, berkitabnya, bersungguh-sungguhnya, rugi. Dia pun rasa rugi lagi. Rugi. Kan? Apa kita nak buat? Tapi malaikat ni dia tak ada. Kan, malaikat ni mereka takut kepada Tuhan. Malaikat ni mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka, yakni dengan kekuasaan. Mereka ada kesedaran. Kita ni nak ada kesedaran ni main daripada hati lah. Kalau hati kita tak ada kesedaran, kan, pemikiran kita tidak ada kesedaran, dia tak sedar. Dia buat alasan, dia kata kalau masuk neraka bukan aku seorang, oi, kata. Kalau masuk neraka ingat aku seorang ke? Ramai masuk neraka. Tak apalah kita buat persatuan neraka so ni. Boleh kan main olok-olok macam tu, tuan-tuan? Kan? Tak apa kita neraka lah. Kalau Tuhan tak masuk neraka, sia-sia Tuhan buat neraka pula dah. Boleh ke kata macam tu? Kan? Tu ni. Tasawuf ni lah yang akan mengolah kita. Tasawuf ni lah akan yang, itulah saya kata bila kita mengaji tasawuf ni, tuan-tuan jangan marah kat saya lah, kan? Kalau kok kena tak kepala apa semua ni, saya baca di sendiri, mungkin tuan-tuan kena. Tuan-tuan pernah tengok cerita Do, kan? Do Re Mi, pernah tengok, kan? Cuba tuan-tuan cuba ingat balik peristiwa di pejabat buruh. Masa Do pun ada, Re pun ada, Mi tak kan satu. Do dengan Re. Re kata padanlah muka, kan, selai sepinggang. Dia kata kepada dia, tapi Do ni duk perasan, Re duk kata dekat dia. Macam tu, kan? Jadi saya ni nak kata kat saya, jadi tuan-tuan terasa begitulah macam Re dengan Do dengan Re, kan? Serta membulatkan ibadat semata-mata kepada Allah Ta'ala. Kita buat kerana Allah je, tuan-tuan. Kalau kita nak buat kerana Allah ini, apa dia punya resipi dia? Resipi dia, kita kena ikut macam Nabi buat. Itu je. Kalau kita nak buat kerana Allah semata-mata, kita kena ikut apa resipi yang Nabi buat.
Resepi dia macam mana Nabi buat. Macam mana Nabi buat? Tengok dalam hadis, ulama-ulama kupas balik. Makna pendek kata, kita kena belajar. Kena belajar. Belajar dengan Nabi. Nabi dah tak ada. Belajar dengan sahabat. Sahabat dah tak ada. Belajar dengan tabi'in. Tabi'in tak ada. Belajar tu belajar. Kita belajar dengan guru yang belajar. Guru tu belajar dengan guru dia. Guru dia belajar dengan guru dia. Guru dia belajar dengan guru dia. Itulah. Kita ambilan ilmu tu daripada guru, yang di guru tu ada guru dia, dan guru tu ada guru dia, sampailah orang kata sanad tu kepada Rasulullah SAW. Pendek kata, kita baca kitab yang telah dikarang oleh ulama-ulama. Tu kan. Itu membulatkan ibadat semata kerana Allah, bukan kerana orang lain, bukan. Kan. Kita bukan buat kerana orang, bukan buat kerana kita begitu tak. Kerana Allah. Allah suruh buat. Gitu. Allah larangnya. Dan untuk menyucikan zat Allah Ta'ala itu daripada segala sifat kekurangan yang mencederakan sifat kita. Dan begitu juga kita nak belajar usaha ni supaya hati kita ni tetap sentiasa mengatakan Allah ini tidak ada kekurangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maksudnya Allah. Sebab itu kalau kita tengok ayat turun dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, menceritakan peristiwa Isra' itu, ayat itu dimulakan dengan subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu ayat itu diturunkan subhana. Perkataan subhana tu orang Arab dia gunakan perkataan subhana tu satu ungkapan, satu kalimah nak menyatakan keajaiban, kan, kehebatan. Jadi makna kehebatan Allah ini kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Jadi siapa yang nak membolehkan kata Allah tu hebat, tidak ada kekurangan, ada sifat-sifat sempurna ni, ilmu ni lah yang nak memberi kepada kita ni suatu pengetahuan. Ilmu tasawuf lah kita belajar, barulah kita dapat melafazkan subhanallah, dan ilmu ni lah yang akan memaklum kepada kita tentang betapa sempurnanya Allah. Tidak ada kekurangan. Yang ada kekurangan kita. Yang keduanya kita baca sikit maudhu'nya ataupun tajuk bahasnya tu. Tajuk bahasnya ialah zat Allah, dan segala zat makhluk dari sekira-kira dinafi dan dipana akan mereka itu, dan segala maqam dan segala keadaan orang arifin dan jalan amal mereka dan lain-lain lagi ni. Jadi tajuk bahan tu kita nak cerita tentang Allah dan juga tentang makhluk, makna hubungan kita dengan Allah. Ilmu tasawuf ni nak menceritakan bahawanya kita nak cerita hubungan kita dengan Allah. Kan? Tak juga ilmu tauhid hubungan kita dengan Allah, begitu juga ilmu fiqh hubungan kita dengan Allah, tasawuf juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bersihkan hati ni sebab kita nak hubungkan kita dengan Allah. Umpamanya ketika mana Nabi SAW di-mi'rajkan, nak di-Isra' dan mi'rajkan, Nabi dibelah dada, Nabi dibasuh dengan air Zam-Zam, kan, barulah suci, bersih, kan, apa semua ni, kan. Ada ulama kata dibuangnya tempat tinggikan syaitan, kemudian baru dibawa berjalan nak berjumpa dengan Allah SWT. Kalau kita nak kiaskan sini, bila kita nak jumpa sultan, kan, kita nak jumpa sultan ni, kita pun pakai pakaian yang elok-elok. Orang Banjar kata pakaian hanyar. Bukan hanyar. Hanyar tu usuk, kan? Hanyar. Kan? Pakaian hanyar. Pakaian elok-elok, bagus-bagus punya wanginya, dengan saitnya apa semua ni, dengan butang semua ada 5 cukup. Kalau bersamping dah apa semua ni, kasut pun elok berkilat dia semua, kan. Barulah dibenarkan kita jumpa sultan. Kalau pi pakai selipar Jepun, selipar Korea ke selipar Malaysia ke, tak bagi, tak jumpa. Kalau nak masuk istana tak boleh. Kalau hati kita
busuk hati kita, orang kotor tuan-tuan, macam mana kita nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala? Tak boleh. Lepas tu kata ulama, sebahagian ulama kata, kalau hati kita tak cantik, tak elok, tak baik, tak bagus, maka di antaranya isyarat yang kita dapat kalau hati tak elok ni, maknanya di antaranya mulut kita ni berat nak membaca Al-Quran. Bila berat baca Quran, berat nak semayang. Tu dia dah. Sebab semayang itu mewajibkan baca Quran. Berat nak semayang. Pasal apa? Berat nak baca Quran. Kan? Jadi janganlah pula sagi orang kata itulah orang yang baca Quran ni tak payah dah buat kerja lain. Sebab orang baca Quran ni dekat dengan Allah Ta'ala dah. Tak, bukan macam tu. Dia punya isyarat itu kan menunjukkan orang baca Quran itu adalah orang yang hampir, sebab dia nak baca Quran ni bukan satu kerja yang mudah. Buat ibadat bukan kerja-kerja mudah datang. Wallahu alam, insya-Allah kita akan baca faedah, kelebihan dan bandingan siapa menghantar ilmu, apa nama ilmu ni akan datang insya-Allah. Wallahu alam sawab. Astagfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.